Assalamualaikum semua, selamat datang ke channel Cairo Series. Kepada yang baru sampai dekat channel ni, dalam channel ni kita membincangkan tentang banyak perkara, fakta, kisah seram, kisah pembunuhan dan macam-macam lagi yang ada dekat dalam channel ni. Jadi kalau korang suka dengan konten-konten yang Cairo buat, korang boleh tekan button subscribe dekat bawah ni. Terima kasih. Okey, Cairo tak nak cakap banyak. Kita terus ke topik kita pada hari ni, straight to the point. Ianya tentang 7 orang pemuda yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 309 tahun. Bila kita dengar, wow, betul ke? Yes, benda ni memang kisah benar guys. Memang betul. Kisah ni memang ada dekat dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 9 hingga 26. Perkara ni lah yang membuktikan tentang kekuasaan Allah, tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala guys. Okey guys, cerita dia macam ni. Ada sebuah negeri yang di mana semua orang dekat dalam negeri tu sangat-sangat beriman kepada Allah dan sentiasa beribadat kepada Allah. Tapi malang sekali pada satu hari ada seorang raja yang kufur, raja yang tidak menyembah Allah, datang ke negeri tu untuk take over the country. Dia lebih kurang raja tu dia macam nak jajah negeri tu tau. Raja tu bernama Dicyanus dalam bahasa Arab. Manakala kalau dekat Eropah diorang panggil sebagai Decius. So lepas ni Carol akan sebut sebagai Decius sebab Decius tu bagi Carol senang nak sebut daripada Dicyanus. Dicyanus dia agak susah sikit untuk Carol pronouncekan benda tu sebab lidah Carol ni agak berbelit. Okey, lepas tu raja tu pun berjayalah untuk take over the country and dialah yang paling berkuasa dekat negeri tu. Dengan kuasa yang dia ada tu, dia perintahkan semua rakyat negeri tu untuk murtad daripada agama Allah. Dan kemudiannya dia suruh semua rakyat dekat negeri tu untuk menyembah batu berhala guys. Sama macam dia, sebab dia pun sembah berhala juga. Siapa-siapa je yang berani untuk melawan dengan apa yang dia perintahkan tu, orang tu akan dihukum mati. Jadi memang semua orang takut dengan ancaman yang Decius bagi tu. So nak tak nak, diorang semua dalam ketakutan. Diorang semua terpaksa ikutkan je Decius tu. Raja tu memang kita boleh cakap sangat-sangat zalim guys. Dia lebih kurang macam Fir'aun lah dia punya zalim tu. Dalam suasana yang tengah kecoh sana sini tu, orang semua murtad daripada agama Allah tu, masih ada lagi sekumpulan pemuda yang beriman kepada Allah. Diorang semua tak nak dengar apa yang raja tu perintahkan sebab keimanan dalam diri diorang tu sangat-sangat tinggi. Diorang tak peduli, diorang tetap nak beriman kepada Allah walaupun apa yang diorang buat akan mengancam nyawa diorang sendiri. So selama 7 orang pemuda ni teruskan je lah diorang punya ibadah kepada Allah, tapi diorang buat semua benda tu dalam keadaan yang sorok-sorok, secara tersembunyi, tak nak bagi orang nampak. Sampailah pada satu hari ada juga orang yang nampak diorang semua masih beribadah dengan agama Allah. Berita pasal benda ni sampailah ke telinganya Raja si Decius tu. And bila Raja Decius tu dengar, dia tak cakap banyak. Dia arahkan budak-budak dia untuk panggil 7 orang pemuda tu masuk jumpa dia, menghadap dia. Masa tengah diorang semua jumpa dengan Raja Decius tu, diorang tetap berani, diorang tetap bersemangat untuk still tak nak ikut ajaran agama yang raja tu suruh. Diorang still cakap Tuhan hanya satu dan dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang boleh gantikan tempat Allah. Allah lah yang maha menguasai alam serta seluruh yang ada dekat alam ni. And diorang cakap lagi, Allah lah yang kekal abadi, Allah lah yang tidak ada kekurangan langsung padanya, dan juga Allah lah tempat untuk kita minta tolong ketika kita berada dalam keadaan susah, senang ataupun suka ataupun duka. Hujahan demi hujahan, diorang semua beta dengan raja tu tau. Umpama kalau korang ada tengok Ustaz Zakir Naik yang petah berlawan dengan penuntut agama lain tu, sampai penuntut agama lain tu masuk Islam geng. Lebih kurang macam tu dia punya situation dia. Tapi yang membezakan situation antara Dr. Zakir Naik dengan 7 orang pemuda tu, Ustaz Zakir Naik tu dia berhujah dalam keadaan yang aman, sentosa. Tapi 7 orang pemuda tu berhujah dalam keadaan nyawa diorang diancam kalau diorang tak keluar daripada agama Allah. Kau degil, okey aku bunuh kau. Macam gitu. Raja Decius dengan budak-budak dia still tak boleh nak jawab apa yang dihujahkan oleh pemuda-pemuda tu. Semua yang dihujahkan adalah benar. Umpama Raja Decius tu dia terkelu tau. Walau macam mana sekalipun, walaupun dia tu terkelu, dia tak boleh nak jawab, raja tu masih lagi tak nak ngaku kalah. Dia masih lagi berkeras. Dia masih lagi nak 7 orang pemuda tu murtad daripada agama Allah dan join dia punya agama dia, sembah berhala tu. Sekarang ni Raja Decius tu bagi 2 hari je dekat 7 orang pemuda tu untuk ubah diorang punya agama, untuk ubah diorang punya keyakinan, kepercayaan diorang terhadap agama. Kalau lagi 2 hari diorang tak tukar agama, ada 2 option dekat sini. Sama ada raja tu akan murtadkan diorang dengan secara paksa ataupun diorang semua akan dihukum mati oleh raja tersebut. Mengikut ahli tafsir generasi salaf dan khalaf, 7 orang pemuda tu adalah terdiri daripada anak-anak Raja Rom dan antara orang yang terhormat dekat negeri tu. Diorang jenis yang tak takut dengan ancaman raja tu. Diorang semua sanggup mati dalam keadaan yang beriman. Jadi disebabkan diorang dalam keadaan yang berpegang teguh dengan agama Allah, diorang semua berbincang dan buat satu keputusan, dan keputusan tu adalah diorang semua akan lari pergi sembunyikan diri diorang dekat dalam sebuah gua. Masa diorang semua dah sampai dekat betul-betul depan pintu gua tu, diorang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam
urusan kami. Menurut daripada ulama, 7 orang penghuni gua tu, yang pertama bernama Tamlika, yang kedua Maksalmina, yang ketiga pula Martunus, yang keempat Nainunus, yang kelima Sari Yunus, yang keenam Zunuanus, dan yang terakhir sekali adalah Faliata Yunus. Difahamkan masa perjalanan diorang nak pergi ke gua tu, diorang semua ditemani seekor anjing yang bernama Kismir. Anjing tu kepunyaannya Tamlika lah, yang salah seorang daripada 7 orang pemuda tu kan. So masa semua orang dah masuk dekat dalam gua tu, diorang semua dah penat, diorang semua tertidur dekat dalam gua tu, manakala yang anjing tu, yang si Kismir tu, berlega-lega dekat sekitar pintu gua tu je. Umpama anjing tu dia akan berkawal dekat pintu gua tu untuk menjaga 7 orang pemuda tadi tu. Okey, sampailah pada esoknya guys, raja tu pun suruh seluruh rakyat dia untuk mencari para pemuda yang tak dengar cakap dia tu, dia yang ingkar dengan dia punya perintah tu. And Raja Decius tu dia janji dekat dia punya rakyat dia, siapa yang jumpa pemuda-pemuda tu, dia akan bagi hadiah, dia akan bagi kenaikan pangkat dalam pemerintahan dia. Dia macam bagi ganjaran lah kepada sesiapa yang jumpa 7 orang pemuda ni. Tapi guys, diorang cari tak jumpa, cari tak jumpa. Sampailah ada orang jumpa gua yang diorang tengah tidur tu. Tapi diorang semua tak sanggup untuk masuk dekat dalam gua tu, sebab diorang anggap gua tu sangat-sangat menggerunkan, and diorang semua takut untuk masuk dekat dalam gua tu. Segala yang berlaku ni ada bukti guys. Bukti ni ada dekat dalam surah Al-Kahfi ayat 18. Dekat ayat tu kita boleh faham bahawasanya ada something yang membuatkan para pencari 7 orang pemuda tu takut untuk masuk ke dalam gua tu. Maybe anjing tu sangat ganas, ataupun ada something yang lain yang membuatkan orang takut nak masuk dekat dalam tu. Jadi Allah mentakdirkan kesemua pemuda tu untuk tidur dalam jangka masa yang sangat lama, iaitu 309 tahun. Kalau korang nak tahu, 300 tahun mengikut tahun Masihi, manakala 9 tahun mengikut tahun Hijrah. Semua ni memang tercatat dekat dalam Al-Quran guys. Walaupun diorang semua tidur lama kan, tak makan, tak minum, tapi dengan kuasa Allah, badan dengan jasad diorang tak hancur tau. Dekat dalam gua tu pun, dari segi pencahayaan, daripada segi pengudaraan, memang sangat-sangat perfect. So masa pun beredar, zaman pun berganti zaman, abad berganti abad, sampailah tempoh yang Allah dah tetapkan untuk diorang semua bangun. Dan diorang semua bangun disebabkan perut diorang terasa sangat lapar guys. Diorang semua berfikir, berapa lama agaknya yang diorang tidur ni kan. Ada di antara diorang tu yang cakap 1 hari diorang tidur, ada yang cakap setengah hari. Diorang time tu diorang macam tak tahu lagi. Diorang semua dah tidur selama 309 tahun guys. So disebabkan diorang tu lapar, diorang pun hantar satu wakil untuk ke kota untuk membeli makanan. Ke kota yang tadi itulah. Dikatakan Tamlika ni adalah orang yang dihantar ke kota untuk membeli makanan untuk diorang semua. Dalam pada masa yang sama juga, negeri tu telah diperintah oleh raja yang beriman kepada Allah, dan rakyat dia semua tu memang beriman kepada Allah. Tapi ada segelintir lah rakyat dekat negeri tu yang meragui tentang kebolehan Allah untuk menghidupkan orang yang dah mati setelah hari kiamat nanti. Memang Allah tu a good planner guys. Memang semua tu telah dirancang. Allah menghidupkan Ashabul Kahfi tu tepat pada masanya guys. Okey, kita sambung balik. Yang pemuda tadi tu, Tamlika tu nak cari makanan kan. Pemuda tu pun keluarlah daripada gua dalam keadaan yang berwaspada lah, sebabnya dia ingat dia tu masih lagi diburu, dia tu masih lagi dicari oleh Raja Decius tu. And then sampailah dia dekat kota tu, and dia sangat pelik sebab kota tu dah berubah 360. Memang 100% changing guys. Memang tak sama langsung keadaan kota tu sebelum dia tinggalkan. Dalam keadaan yang terpinga-pinga, dia pun pergilah masuk dekat pasar, and dia mendekati salah satu penjaja makanan yang ada dekat situ, sebab dia nak beli makanan kan. Bila Tamlika tu nak bayar je, penjual tu pelik, apa sal duit kau lain ni? So penjual tu dia macam muskil. Bila penjual tu pergi tanya dekat orang lain, ada orang yang dapat detect guys, duit tu adalah duit orang daripada zaman-zaman sebelum ni. Pap! Tamlika disyaki menjumpai harta karun guys. So dia pun dibawa berjumpa dengan orang yang handle pasar tu, kira macam penguasa pasar tu lah. So diorang pun berbual dan finally terbuktilah memang betul, memang benar apa yang Tamlika ni cerita. Dia tu memang betul-betul daripada 3 abad sebelum ni. Sebab cerita pasal raja yang zalim tu sangat famous time tu. Umpama kita sekarang ni dekat dalam buku sejarah kita ada cerita pasal penjajahan Jepun. Diorang pun ada macam tu juga, tapi diorang tu jangan macam story je lah. And diorang punya kisah pun sangat famous. Kisah pasal 7 orang pemuda yang lari daripada raja zalim tu, yang tak jumpa-jumpa, and finally diorang munculkan diri dekat negeri tu. And then lepas dah bercerita dengan tu, orang pun percaya, and orang ramai pergi bawa Tamlika tu jumpa dengan raja yang memerintah negeri tu. Memang terkejut gila lah raja tu bila dia dengar segala apa yang diceritakan oleh Tamlika. Raja tu peluk Tamlika, and dia nangis. Dia nangis tu disebabkan benda tu memang ajaib, memang sangat-sangat memang menunjukkan ianya kuasa Allah guys. Sekali mata je, pap, tiba-tiba jadi macam tu. So Tamlika dengan raja pun berbual, and dia bagi tahulah memang ada 6 orang lagi balance yang ada dekat dalam gua tu. So raja dengan anak-anak buah dia berangkat ke gua untuk sambut lagi 6 orang pemuda yang masih ada dekat dalam tu. Bila diorang dah keluar dari gua tu,
diorang disambut baik dan dibawa ke istana. Masa diorang berada dekat dalam istana tu, raja tu dia macam suruh semua 7 orang pemuda tu untuk tinggal dekat istana dia. Tapi diorang semua refuse. Diorang semua tak nak. Diorang still lagi nak tinggal dekat dalam gua tu. Diorang semua cakap diorang macam tak nak hidup lebih panjang lagi, sebab sekarang ni diorang bukan hidup dekat zaman diorang yang betul. Zaman diorang tu dah habis. Semua je dah berubah. Orang pun dah lain, kota pun dah lain. And then masa diorang nak gerak tu, diorang pun bagilah ucapan selamat tinggal kat raja tu dan penduduk negeri tu. Sebelum diorang berangkat tu, diorang sujud dan berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan rahmat kepada mereka. Dan diorang semua minta izin dekat Allah supaya diorang semua dapat pulang ke rahmatullah. Maksudnya meninggal lah. Akhirnya memang Allah kabulkan permintaan diorang dan kemudiannya diorang semua rebah jatuh ke bumi time tu juga. Selepas meninggalnya para Ashabul Kahfi tu, orang ramai pun berbincang macam mana diorang nak beri penghormatan yang sewajarnya agar diorang dapat mengingati peristiwa Ashabul Kahfi tu. And akhirnya raja dia buat keputusan untuk membuat sebuah masjid betul-betul bersebelahan dengan gua tersebut, guys. So ini adalah antara bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. And kira rasa memang banyak lagi dekat dalam Al-Quran tu yang menunjukkan kuasa Allah. And this is just macam one of yang membuktikan kuasa Allah tu. That's all from me. Semoga kita semua dalam rahmat Allah. Assalamualaikum.